untuk sesi jam 6 untuk hari Jumaat ni. Kita ada Zul bersama saya sekarang. Hai Zul. Hai Zato, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Jumaat, hari favourite saya. Okey, jadi sesi Zul lah. Tapi Zul tak suka hari Jumaat, dia satu sesi je, 6 sampai Hmm, 8 ni. mm-mm. Jadi kita nak Baru nak bagi dia. Assalamualaikum, dah habis dah. Jadi kita nak bagi dia start awal. Tapi sebelum tu nak tahu apa dia yang Zul nak kongsikan hari ni. Okey, kita ada something yang bersejarah hari ini, Dato' ya. Kita ada Germany 30 Index untuk 30 syarikat blue chip dekat Frankfurt yang memecahkan paras 16,000 mata. Itulah kali pertama untuk DAX lah, orang panggil DAX ya. Mencatat bacaan tertinggi ya, 16,000 mata dan ini adalah something yang menunjukkan bahawa pergerakan sejak daripada Mac tahun lepas, di mana kejatuhan pasaran sejak daripada Mac tahun lepas masih lagi ada momentum dia, masih lagi ada ruang untuk kenaikan dia. Jadi kita ada DAX yang mencatat bacaan tertinggi, kita ada indeks contohnya dekat US juga menunjukkan bahawa kita masih ada room untuk pergerakan ke atas ya. Pada masa yang sama kita nampak untuk dolar, pergerakan dolar lebih agak tidak menentu semasa, manakala yen menunjukkan sama juga pergerakan yang agak tidak menentu, sekejap kuat sekejap lemah. Kita nampak untuk pergerakan dekat komoditi menunjukkan bahawa momentum pergerakan adalah semakin menurun. Something interesting, kita ada DAX yang telah mencatat bacaan tertinggi dan next kemungkinan untuk kita ada pergerakan pembetulan struktur daripada Mac tahun lepas. Saya tak katakan dia akan berlaku dalam masa hari ini ataupun dalam masa ni, tapi we are there. Kita dah ada satu pergerakan yang agak overbought lah dalam erti kata lain dalam pasaran sekarang. Momentum semakin rendah. Kita ada DAX yang dah break high dan interesting untuk melihat kepada whether sentimen pasaran kekal positif dan whether there will be further momentum ke atas. So itu yang sedang kita akan bincangkan dalam sesi saya nanti satu. Alright. Jadi ada banyak yang Zul nak kongsikan. Kejap lagi teruskan bersama dengan Zul sampai jam 8 malam. Sampailah jam 8 malam. Lepas tu last session hari ni ada Wani 8 sampai 9. Okay? Saja nak ingatkan Zul. Kalau tak terbabas. Itulah tu. Okay, jadi saya nak serahkan dekat Zul pula lah kalau Zul dah sedia. Ready Dato'. Ready. Okay, silakan Zul. Thank you Dato'. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Pian. Itulah DAX ya. DAX dah break ya. Tapi nak masuk tak sesuai lah Pian ya. Galih. Hai Galih. Lipstick dan baju satu warna. Apa tu? Okay. Kita punya topik pada petang ni adalah struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Kita akan sambung perbincangan kita kepada portfolio. Saya cuba kaitkan dengan topik kita pada hari ini. Saya harap anda semua dah mula nampak apa model pasaran yang saya gunakan, bagaimana saya menganalisa pasaran, dan pada masa yang sama kita mencari peluang dagangan dan juga peluang pelaburan. Nampak? Nampak Pian apa yang kita ceritakan mengenai macam mana kita lihat kepada struktur pasaran, lihat kepada kat mana kita nak letak duit, instrumen apa, fixed, variable, kepada pasif, kepada active investment, bagaimana anda memilih apa yang anda nak letakkan dalam portfolio anda, sama ada trading ataupun dalam investment. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja. Seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun.
Okey, Zatul kurang pandai bab color matching. Macam mana Zatul tak pandai ke color matching? Zatul power color matching kot. Okey, jadi kita lihat dulu kepada apa yang kita nampak dalam pasaran semasa. Jadi kalau kita lihat kepada kalender, nothing much. Kita ada untuk tengah malam tadi 30-year bond auction untuk US. Malam tadi kita ada data PPI US yang mencatat bacaan yang lebih tinggi daripada jangkaan pasar ini. Ini something interesting untuk kita tengok sebabnya data PPI untuk bulan depan. PPI ni dengan CPI, ni maksud saya, data inflation ni datang dalam few. Yang pertama adalah data inflasi untuk yang kita kenal sebagai CPI. Itu adalah dekat consumer. Ini kat pengguna. Lepas tu kita ada data PPI. Ini adalah kepada data dekat kilang. Ini adalah kepada dekat producer, pengeluar, harga pengeluar. Jadi kedua data ni, tarikh keluar dia alternate. Kadang-kadang PPI dulu, kadang-kadang CPI dulu. Jadi interesting kali ni sebabnya data PPI adalah lebih tinggi. 1.0 kenaikan dia. Manakala data CPI untuk US pada bulan ini, pada bulan Julai, ini adalah data CPI untuk US, keluar lebih rendah daripada jangkaan pasaran, 0.5. Apa yang saya cuba sampaikan kat sini adalah producer price ni dia ada lagging sikit, sebabnya bukannya terima barang anda terus siap barang tu. Dia ada lag dia. Jadi ini adalah untuk bulan Julai. Okey. Kita mungkin akan ada spill over kesan dia untuk data bulan Ogos. Untuk data bulan Ogos nanti. Ni maksud saya. Dan interestingly, bulan Ogos nanti, data PPI untuk US ni akan keluar lebih dahulu. Hai Santi. Untuk data Ogos nanti, untuk data bulan depan ni, PPI dengan CPI untuk bulan depan ni, CPI keluar pada 14 hari bulan, manakala PPI keluar pada 10 hari bulan. Ini akan keluar lebih awal. Faham? Okey, jadi maksudnya ini akan keluar earlier. Ini akan keluar earlier daripada data CPI ni. Ini akan keluar lebih awal. Jadi data pada waktu ini, tumpuan pasaran adalah kepada data inflasi disebabkan oleh apa hala tuju untuk Fed punya asset purchase. Ingat, pada hujung bulan ni 26 sehingga 28, kita akan ada Jackson Hole Symposium. Okey, Jackson Hole Symposium tu market nak tengok ada tak kenyataan daripada Fed mengenai program yang bernilai sekurang-kurangnya 120 bilion ataupun lebih untuk asset purchase program dia, iaitu pembelian bond dan juga mortgage backed security. If pada bulan ni inflasi nampaknya naik tetapi kenaikan dia tak setinggi seperti sebelumnya, kita juga ada peningkatan kes COVID-19, bukan hanya dekat hari ini dekat Jepun mencatat paras lebih 20,000, sekali lagi mencatat bacaan yang lebih tinggi. Kat Malaysia kita pun dah sampai 20,000 dan kita nampak jumlah kes kat seluruh dunia makin naik dan whether kita akan nampak more lockdown. Sekali lagi lockdown berlaku dekat US dan lain-lain. If itu berlaku, saya tak nampak untuk Fed keluar daripada program dia. But sekiranya kita ada, semasa Jackson Hole, dia tak umumkan apa-apa dan tetapi sebaliknya data untuk Ogos menunjukkan PPI adalah lebih tinggi. Sekiranya itu berlaku, itu boleh menyebabkan Fed akan melihat balik dia punya asset purchase program ni. Boleh? Hai Jo.
Faham? Sekiranya sekiranya ini adalah tak apa kesan dia kepada market, kita tengok lepas ni sekiranya PPI ni lebih rendah ke arah, you can trade ke arah data CPI tu, sebabnya kita ada tempoh masa 2-3 hari sebelum tu, 2 hari dia punya perbezaan masa untuk keluar data dia. Jadi PPI tadi 10 hari bulan, CPI adalah pada 12 hari bulan. Maksudnya ke arah data tu, you will see market trading expectation kepada data CPI. Wassalam Dil. Jadi apa kita tunggu adalah kepada structure, dan sekiranya terdapat structure untuk jangka pendek, untuk pada waktu tu kita akan trade 10 hingga ke 12 hari bulan untuk pergerakan US dollar. Sekiranya data PPI ni lebih tinggi, then US dollar will be strong ke arah data CPI. Sekiranya data PPI ni adalah lebih rendah, then US dollar will be weaker ke arah data CPI. Boleh? Bukan trading news tu, sebaliknya kita akan tengok kepada structure dan kita lihat kepada lower time frame untuk cari peluang. Maybe kita can go as low as 15 minit ataupun 30 minit punya time frame ke arah data CPI ni. Jadi itu if tak ada apa-apa yang diumumkan semasa Jackson Hole tu nanti. Ini adalah apa yang saya letakkan dalam kalender dagangan saya, apa nak buat ke depan. Jadi anda ada perancangan apa yang anda nak trade ke arah dan time frame yang anda nak tengok pada ke depan. Ini adalah contohnya apa yang saya lihat dah. So untuk semasa ni pada hari ni agak senyap. Kita akan ada untuk University of Michigan punya consumer sentiment. Market is expecting bacaan yang lebih kurang sama seperti bulan sebelumnya. Nothing much. Ini adalah bacaan pertama. Dia ada preliminary dan final. Nothing much dalam kalender. Kalau kita lihat secara besarnya, sentimen pasaran adalah agak positif. Kita ada DAX tadi. DAX yang breakout. Ini adalah untuk DAX. Yang break level 16,000. Ini adalah paras tertinggi yang pernah dicatatkan oleh DAX. Sekejap. Mana DAX saya? Ini adalah bacaan yang tertinggi dalam sejarah indeks ini, di mana DAX mencatat satu break, satu psychological level, iaitu 16,000. So, jaga-jaga sikit selepas break higher high ni, we could see a bigger pullback. We could see bigger pullback kalau itu dah berlaku. So, apa yang saya nampak dekat pasaran adalah continued strength dalam pasaran. We were waiting untuk ini berlaku. Setakat ini kita dah ada break dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faham? Sekiranya dibuat yang membetulkan struktur ini, kita akan trade daripada sini. Masih ada peluang, Pian. Selepas breakout satu major, we might see bigger pullback. Faham tak? Ini boleh jadi satu ini. Ini boleh jadi satu ini. Kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni. Tapi, mind you, struktur ini, kalau anda lihat di lebih besar, 3/4 ni, dia dah sampai 123.6. Waalaikumsalam. Okey. Maksudnya, we might see bigger pullback daripada kawasan ini. We might see this pullback. Kita mungkin akan mula melihat yang 4 ni. Okey. Either kita akan nampak satu struktur yang cuma macam ni, ataupun bigger pullback. Kalau tanya saya, based on struktur semasa, kalau kita lihat daripada struktur semasa, ini baru sahaja adalah 1. Ini 2. Tak kisahlah 2 kat sini. Ini baru 3. So,
kita akan ada satu lagi 4 dan 5. So satu lagi low dia, tak kisah apa rupa dia, asalkan saya nak tengok dia break this trend line. Kalau dia break trend line itu adalah satu ini. Dan ini adalah 2. Dan kita akan trade dia. Salah nama. Betul. Apa tu Ruslan? Okey. Kalau dia tak buat benda ni, dia masih nesting ataupun dia terus extend ke atas, don't trade dia. Sebab dia kalau dia nak jatuh, dia akan jatuh sharp. Oh, dah boleh kali. Faham? Saya nak tengok benda tu saya nak tengok dia apa? Dia buat pembetulan yang lebih besar. Then kita trade dia. Faham apa yang masih tunggu, tak ada berubah. Kita punya outlook pasaran tidak berubah. Don't worry kepada apa yang saya tulis kat sini 1 2 tak ada apa-apa. Worry about the sequence. Setakat ini kita dah matured 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Struktur itu boleh buat yang besar macam ni. Dah cukup 9 Asalkan anda tak short dia. Saya tiap-tiap pagi ada je siapa yang trade index, yang trade gold, yang trade ni. Saya tak faham kenapa anda nak short benda yang tengah naik. Saya tak faham. Jangan short dia. Index anda tak short. Dia jatuh sharp kat sini, kita akan short yen pair. Anda tak short index yen pair ni, maksud saya yen pair masih ada room ke atas. Ini adalah Swedish krona. Dan kenapa saya tunjukkan Swedish krona? Sebab struktur dia jelas tak lengkap lagi. Struktur ini sejak daripada March ini masih tak lengkap ke atas. Ini masih ada room ke atas Ini masih ada room ke atas. Sama seperti US dollar JPY. Jadi selagi anda masih nampak yen pair masih ada room ke atas, kita akan jangka untuk indeks masih ke atas. Jangan belum anda tak pergi short dia. Ini masih ada room untuk melengkapkan pergerakan ini. Masih ada ruang untuk lengkapkan pergerakan ini Selagi saya lukis macam ni, selagi itu kita tak akan short index. Index tak akan short. Selagi itu kita akan extend index ke atas. Faham? Okey. Jadi sekiranya saya nampak satu yang lebih besar correction dia, kita akan cari peluang dekat 1 hour sekiranya ini berlaku. Don't worry about apa saya lukis kat sini. Struktur atas ni naik ke atas dah cukup 9. Dah cukup 9 wave dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it could be doing this. Okay? It could be doing that. So kalau itu berlaku, kita trade dia. Kalau dia terus, dia buat collection kecil, naik balik, yang macam kita tandakan sekarang ni, don't trade dia. Struktur yang sama juga kita nampak dekat Nasdaq. Ini adalah untuk Nasdaq. Kenaikan daripada sini, pada tarikh yang sama, 1, 2, ini tak break high, 3, tak cukup. Dia kena buat 4, 1 more high, then kita tunggu this correction. Okay? Kalau DAX tadi jatuh daripada 9, then ini akan buat macam ni. Kalau depend kepada DAX punya kejatuhan. Saya jangka DAX akan buat sama ada 13 atau 17. Maksudnya ke atas lagi. Then sini akan buat 5. Dan kita akan cari peluang kat sini nanti. Okey, maksudnya DAX masih extend ke atas
DAX extend ke atas, dia dah mature, dah sampai 9, tetapi disebabkan oleh yang lain-lain ni, ini tak cukup. Ini baru 1, 2, 3. Jadi kita tunggu satu higher high, pull back, kita trade yang 2 ni. Okay, maksudnya dekat DAX tadi, it will be still moving higher. Satu kita ada lebihan kat sini Okay. Then baru dia buat bigger pullback. Belum habis. Indeks belum habis ke atas. Peluang dagangan adalah kepada DAX, kepada US 100. Ini adalah 2 yang saya letakkan dalam ni. US 100. DAX saya tak letakkan lagi sebab dia belum nampak struktur dia. US 100 cuma apabila dia buat satu lagi high, kita akan trade wave 2 dekat situ. Okey. Untuk lain-lain indeks, hanya jika kita tengok ini adalah 1, tarikh yang sama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kejap saya ada 9. Kita berada dalam lekuk yang ke-9. So, kalau dia buat pullback, dan nampak pullback dia membetulkan struktur ini, kita akan trade dia. Saya cuma ubah 1 ni kat sini. 2 ni kat sini. Sini somehow kita boleh buat dalam minuet ataupun minute. Asalkan anda tak pergi short dia, anda okey. Saya dah sebut benda tu dari tahun lepas. Asalkan anda tak short dia, anda okey. Boleh? Okey, kita punya chart, kita punya ni dah kejung. Sekejap Saya refresh balik. Okey. Wassalam dia. Okey, faham? Indeks kita tunggu dia correcting kepada August punya structure dia. Kalau dia correct membetulkan structure ini, don't worry about apa saya lukis. Kita akan trade dia apabila berlaku bigger pullback. Itu adalah untuk indices. Ada soalan untuk indeks? Don't worry about apa saya lukis kat sini. Ini boleh jadi macam-macam. Maksudnya, saya sedang lihat kepada this move. Di mana 1, 2, dan dalam ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Itu maksud saya. Cumanya sekarang ni saya lukiskan elite wave. Jadi kalau nak trade, kita akan trade wave 2 ni kat sini. Sekarang ni belum. Kalau dia break out daripada this trend line, breakout trend line sini, anda lihat kepada dia punya RSI ni, dan dia buat something masih ada divergence, dan dia buat yang besar macam ni, then kalau anda nampak 1, 2, 3, kita akan trade dia. Itu maksud saya. Okay? Jadi sama, everything, semua indeks sama, cumanya pilih salah satu daripada indeks. Kalau tanya saya apa yang saya akan cuba cari, antaranya adalah kepada US 100 dan juga kepada US 500 ataupun US equities lah. Kita ada infrastruktur punya budget dah diluluskan, itu masih lagi menyokong sentimen. Kita masih nampak Fed yang masih lagi kekal dengan polisi dia, so itu boleh menyokong kepada pasaran equity. Untuk lain-lain, kita tahu untuk Nikkei ni, Nikkei is showing something else. Nikkei is very interesting sekarang, sebabnya Nikkei ni dia masih lagi dalam fasa korektif. Ingat, penurunan dekat sini adalah 5 lekuk. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, di sini, kita akan katakan ini masih lagi sebahagian daripada fasa untuk dia buat penurunan. Okay? If Nikkei betul buat yang 4 ini,
if Nikkei habiskan struktur ini dan ini tak extend ke atas, ada kemungkinan untuk lain-lain ni US30 dah memulakan pergerakan yang lebih besar. Sama juga dengan DAX. Memulakan pergerakan yang lebih besar. Okey, sebab di Nikkei ni, dekat sini, dekat yang ini untuk Nikkei ni, ini adalah sebahagian daripada I'm seeing ini adalah satu yang lebih laju dekat sini nanti. Yang dekat sini. Boleh trade tak? Yes. Kalau dia buat this pullback, saya akan trade untuk Nikkei dekat sini. Faham? Okay. So, apa pun, indeks masih ada room ke atas. Tak habis lagi dia punya pergerakan ke atas. Itu bermakna untuk yen pair, contohnya seperti USD JPY, kita masih ada room ke atas. Jadi apabila USD JPY buat pergerakan ini, itu adalah sama dengan indeks lain tadi buat dalam degree ini. Faham tak? Sebab itu saya tak lengkapkan lukisan untuk indeks. Sebab USD JPY ni menunjukkan bahawa sini adalah 5 wave. Sini adalah 5 wave. Dia dah boleh start buat benda ni. Dah boleh start buat 2 ni sebelum dia naik balik. Okey, sama juga kalau kita katakan ini korektif, ini adalah, nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak movement dia tak habis lagi? Ini 5 lekuk tau. Sebab itu kita kena buat dia sebagai flat. Only dalam flat. Ada kemungkinan bahawa ini ke bawah macam ni. Kalau UJ ni ke bawah macam ni, kalau UJ ni ke bawah macam ni, apa jadi kepada dollar index? Apa jadi kepada dollar index? Struktur ini. Ada siapa, saya tunggu orang tegur. Zul kata tak boleh ni. Tapi kenapa UJ ni 1, 2, 3, 4, 5 kita lukis dia ke atas? Kalau UJ ni break 2 kat sini, ini masih boleh jadi 2. Mungkin masih boleh jadi 2. Tetapi kalau dia break out, ini 5, naik, somehow buat 3, lepas tu buat 5 wave ke bawah, apa jadi kepada dollar index kat sini? Apa jadi kepada dollar index kat sini? Dollar index akan terangkit dan buat ini ke bawah. Dan kita akan meneruskan pergerakan dolar sejak daripada struktur March. Maksudnya kita akan terangkit sini sebagai 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ingat benda ni masih ada probability dia untuk berlaku. Apa yang menyebabkan saya masih lukis macam tu, masih melukis dia ke atas, adalah disebabkan oleh euro US dollar kat sini. Euro US dollar break out bawah. Menunjukkan bahawa kita ada ini break dan sini adalah 5 reset dan kita akan ada 5 wave ke bawah. Sebab itu kita masih lukis dollar index ni 5 wave ke atas, sebab tu kita masih lukis UJ 5 wave ke atas. UJ 5 wave ke atas. Itu sebab dia. Satu market. The whole market sama. Sebab itu kita kena buat, biarpun 5, kita kena jadikan dia sebagai flat.
tak ada cara lain untuk saya lukis. Faham tak kenapa saya kata ada masanya saya cuba untuk lari daripada lukis flat. Flat cuma apabila benda ni jadi lain. Itu je saya kena lukis flat. Dia kacau count kita dan kita kena jadikan dia flat. Ya? Sebab itu bukan lukis edit wave. Kita lukis gunakan edit wave sebagai papan tanda. So, selagi anda nampak untuk dolar masih ada room ke atas, kita ada euro US dollar yang break ke bawah, kita kena lukis UJ ni ke atas. Kalau UJ ke atas, itu bermakna dolar masih ada room untuk melengkapkan pergerakan pembetulan dia. Dan itu bermakna kalau kita nampak indeks masih lagi ke atas, kita dalam fixed dynamic. Dalam fixed dynamic, indeks sideways ke atas, kita akan ada untuk yen yang lebih sideways ke bawah, sideways, dan US dollar, there will be some sort of strength ataupun weakness. Pada waktu ni kita nampak strength. Okay, Euro USD breakout ke atas, breakout ke bawah, itu bermaksud sini akan ada 5 wave. Jadi apa yang kita akan trade, kita akan cari peluang untuk Euro US dollar ni, apa kita bincangkan semalam, kita sedang tunggu dia break daripada 4 ni. Kalau dia break kepada 4, kita dah bermula wave 2 ni. Bukan, edit wave bukan teknik. Edit wave tu adalah mapping. Edit wave tu mapping. Edit wave bukan teknik. Edit wave tu bahasa chart, map chart. Macam anda tengok kat jalan, ini adalah stop sign. Ini adalah jangan berhenti dekat sini. Ini adalah double lane. Tak boleh memotong. Itu edit wave. Sama seperti gun ke, Wyckoff ke, itu map. Itu map market. Itu map market. Teknik untuk entry ada, macam Wyckoff, dia ada banyak teknik untuk entry tau. Sama juga macam edit wave, dia ada banyak teknik untuk entry. So, kita tunggu whether ini dah berlaku ke tak. Setakat ini belum ada. Kita nampak RSI dia pun belum ada yang pelik. Tapi kita dah nampak divergence. Dekat sini kita dah nampak divergence. So ini boleh jadi, kalau dia buat besar sikit dan RSI dia nampak lain macam dia kan, breakout semua benda kat sini, itu adalah wave 2. Dan anda short untuk Euro US dollar. Sekarang ni belum, sekarang ni tak ada apa-apa. Sekarang ni jangan ganggu dia. Jangan buat apa-apa pada dia. Okey, itu adalah untuk Euro US dollar. Lain daripada tu, pair dolar yang lain, U-Shave hanya jika dia break high dekat sini. Sekarang ni tak ada apa-apa. Itu adalah U-Shave. GBP US dollar tak ada breakout. Masih lagi dalam sideways, dalam range. Tak ada. Arah dia ke bawah. Jangan pergi long dia. AUD US dollar ini pun tak ada. Satu ni break. Sekiranya anda seorang yang lebih agresif, satu ni tak break, tapi sekiranya anda lebih agresif, anda boleh cari untuk 2 ni, untuk short. Tapi I would rather trade untuk Euro US dollar. Itu adalah kepada channeling. NZD US dollar sama. Ini tak breakout, jadi tak ada apa-apa. RBNZ dijangka akan menaikkan kadar faedah minggu depan. So, saya tak nampak New Zealand dollar terlalu lemah pada semasa. UCAD tak ada apa-apa, ini pun tak break, tak ada trend. Lain-lain tak ada. Okey. So, untuk dollar pair, kita cari euro US dollar. Lain-lain tak ada apa-apa. Untuk short. Selepas, kalau dia break atas ni, kita nampak RSI dia dan membetulkan structure ni.
membetulkan structure. Ni nampak kalau ada tarik dia punya channel, ini dah break tau. This channel dia break. Dia break this channel. Ini some sort of wave 3. So maybe wave 4 kalau dia break out lagi besar, itu bukan wave 4. Itu wave 2 ini. Okay. So semasa I'm still liking untuk dollar complete dia punya structure dalam fixed dynamic di mana indeks masih lagi ke atas, itu bermaksud untuk yen pair akan lebih volatile, turun naik. Itu kita dah sebut daripada hari Isnin, daripada minggu lepas. So anda akan nampak untuk yen pair akan ini boleh jatuh lagi, tak jatuh pun tak ada apa-apa. Dia boleh extend yang ini 4, dia boleh extendkan 2. Keep on the side. Untuk yen pair jangan trade dia. Untuk yen pair jangan pegang dia. Tak nampak. GBP JPY pun sama. Ini bukan higher high. Tak perlu nak trade dia pada waktu ni. Kan kalau tanya ini sideways market. Tak ada apa-apa. Sama. AUD JPY tak ada apa-apa. Ini sideways. This whole move sideways. Okay. Dan CAD JPY pun sama. Kalau anda seorang yang agresif, you might be mencari peluang untuk CAD JPY long daripada sini. Tapi saya tak akan letakkan dalam outlook. Itu lebih agresif. I would rather kalau dia buat 1, 2 dan lebih besar. Okay, itulah untuk CAD JPY. Not something yang saya akan trade. Lain daripada tu, ada soalan untuk indeks, untuk yen pair dan juga untuk dolar setakat ini? Okay, sekali lagi saya ulang. Untuk indeks, hanya jika dia betulkan structure Ogos. Kalau dia buat 3 wave kat sini, then anda trade dia. Kalau dia masih kecil macam ni, jangan trade dia. Kalau dia masih kecil macam ni, dia sedang tunggu untuk buat yang lebih besar. Bila-bila je dia boleh buat yang besar ni. Dia buat yang nampaknya membetulkan structure ini, then anda trade dia daripada sini. Okey, kalau dia buat kecil, anda kira dia dah lain macam naik. Don't. Okey. Dolar cuma euro US dollar, CAD JPY jangan sentuh pada waktu ini. Untuk gold nampaknya this one is still extending. Ingat, A kepada B ni equivalent dia atas lagi. Tapi overall structure, kalau kita kira ini 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5. Tak dapat, saya ada topik kan. Saya kena habiskan topik. Saya ada silibus ni. Kita akan masukkan portfolio tu. So portfolio tu bukan sebahagian daripada silibus. Dah hantar tahun lepas, tapi tak ada bunyi daripada sana. Jadi itu addendum. Kita habiskan, kita masukkan, sambil tu kita fokus, kita masukkan dia. Okey, sini 5 wave. Jadi kalau sini 5, kita jangkakan sebelah sini pun akan ada 5. Jadi setakat ini kita ada 1, 2, ini 3. So selagi dia tak break atas ni, kita katakan ini 3. Dan kalau dia break atas ini 4. Selagi dia tak break atas 2 ni. Okey. Dan one more low. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh silver boleh habis dekat sini. Ingat, ini complete. Position size. Pergi cari dekat Discord. Ada kita kongsikan link dia. Siapa ni? Vince. Pergi dekat Discord. Tak tahu, pergi dekat Discord saya.
ada kita kongsikan link untuk lain-lain. Saya tak dapat kongsikan kat sini sebab itu bukan page XM. Anda cuma masukkan jumlah dan tu ada kita kongsikan. Type dalam Discord server tu, type position size ataupun calculator. Type calculator. Dalam tu ada. Okay. So untuk silver menunjukkan ini boleh habis ke atas. Okay. Untuk gold dengan silver, saya cuma minat untuk trade dia. Silver ni bagi siapa yang dah ada entry dekat sini, pegang dia. Bagi mereka yang cari peluang untuk gold, saya cari gold cuma sekiranya dibuat ini nanti. Bukan pada sekarang. Type dalam Discord tu. Pergi cari. Kalau tak jumpa, nanti kita kongsikan balik. Ataupun if you find it, then pergi forward balik dalam group tu. Ada dalam tu. Okay. Hanya jika dia buat sini. But there is a possibility untuk dia dah naik daripada sini. Okay. This move habis, ini sebagai 1, ini sebagai 2. Nampak? Ini dapat buat 5 wave tau. Ini anda dapat buat 5 wave. Ini dapat buat 3 wave kan? Itu 2. Lepas tu buat ke atas. Dan 2 kita habis kat sini. Nampak kan? Belajar untuk tengok di time frame besar sikit apa yang anda lihat. Jangan terlalu 1 hour. Saya trade 1 hour je. Tengok time frame besar, turun time frame kecil. Jadi sesuai tu nak masuk kawasan ni, nak sell, nak buy. Jangan. Tak. Anda sepatutnya dah trade untuk silver di sini. Kalau tak masuk kat sini boleh masuk, tak ada. Tunggu sekuen dia. Saya tak akan lukis kalau dia naik kat sini. Saya lepas ni saya tak nak lukis yang macam ni. Sebab ramai yang gunakan chart, dia salah guna. Saya dah bagi tahu banyak kali. Bukannya masuk setiap lekuk. Not every lekuk anda masukkan. Saya akan letakkan line macam ni saja. Sampailah ada sekuen. Saya akan letakkan line macam ni je. Sampailah ada sekuen dia dan saya pecahkan. Kalau tak orang cuba trade 1, 2, 3, 4, 2. Ni turun. Ni 1, ni 2. Trade setiap lekuk. Habis. Itu tak ada probability. Probability dia saya tak tahu. Don't do that. Anda akan dapati trading ni susah. Anda akan risau setiap candle ni. Only trade dekat hujung correction. Selepas berlaku higher high ataupun lower low. Dan ada incomplete sequence. Kalau tak ada incomplete sequence, don't trade it. Minyak masih lagi nampaknya is doing the last leg sebelum dia jatuh ke bawah. Ini sesuai dengan kalau minyak buat benda ni, dan itu bermakna untuk dolar kat sini will complete this ke bawah. Itu masih boleh jadi wave 4. Tu Roslan dah letak tu. Okey. Okey, itu adalah untuk minyak. Possible tak minyak terus jatuh daripada sini? Boleh. Boleh. Ini jadi A, B dan C. Okey, itu adalah untuk minyak. Sekarang ni anda tak buat apa? Minyak hanya jika dia buat yang ke bawah ini, kita akan cari untuk long dia. Long company dia. Long company dia. Faham Pian? Long company dia. Boleh? So, itu adalah sama dengan ini. 1, 2, 3. Okay? The last leg. Kalau anda tengok sekarang ni,
structure structure ini 1, 2, 3, 4 and 5 before bigger pullback. Boleh? Nampak? Sebelum dia buat bigger pullback. Ini untuk mereka yang trading, dan ini akan buat 1, 2, 3. Ini untuk lebih kepada short, medium, maybe 2-3 minggu, 2-3 minggu Pian, yang ini. Ini adalah untuk 2-3 minggu. Nampak tak dia sama dengan ni? Buat wave 5. Faham? 4, 5. Then, bigger correction. Ini shopping. Yes. Freeport. Ini adalah untuk copper. Ya, copper lain sikit. Dia dah buat yang besar. Ni akan buat macam ni. Ini sama dengan ni. Ini sama dengan ni. Buat yang lebih besar. Silver. A lot. You can go for something yang macam ni. Silver, that's why I'm still looking at a bit more weakness, Santi. One more low, because of this structure ke bawah. And all these thing, you see your cost. Faham tak? Harga dia tak mahal. Sorry, this one. Okay, one more low. Faham? This one you see the price how much? When you compare to silver punya price, remember when you are buying silver, you are buying not 1 ounce. Anda beli berapa ounce? Satu lot dia. Ini anda boleh beli 1, 2. Faham? Okey, banyak. Okey, kita sentuh portfolio lepas ni ya. Kejap. Okey, itu adalah untuk copper. Ini adalah untuk minyak tadi ya. CL. Saya letak mana? CL. Kita guna kontrak September. Okey, kenapa saya katakan beli saham dia instead of anda masuk kepada futures dia? Sebab kalau pergerakan ini mungkin mengambil masa lebih daripada sebulan. Kalau dia nak naik macam ni, lebih daripada sebulan. Kalau anda trade futures dia, anda masuk September, by the time anda tengah-tengah ni, dia dah expired. Kalau mungkin kontrak Oktober boleh lah. Ada banyak. You can Google it and then look at the chart. You will see my chart match. Santi, you will see my chart match. Try once in a while, do this. Stock related to silver. Buat itu je. Then you will see a list of all these companies. Kita ambil lah Silver Corp Metals, SVM, for example. You will see all this, dia correlate. Kita ambil. Tengok Ini tadi silver kan. XAG US dollar. Okey. Ini adalah SVM.
Okey? Faham? Boleh? I don't know how else lebih jelas daripada ni. Kan? It's very clear, right? It's very clear, right? Sebab itu saya masih lukis silver ni ke bawah, masih ada ke bawah, because of benda-benda macam ni. Tengok. 1, 2, and dia tak complete lagi ke bawah. That's why silver kita masih ada room untuk kita lukis ke bawah. Obat rindu dia lain macam. Itu yang payahnya. Yang Malaysia ni dia lain sikit sebab lower cap. I hope this one very clear to you guys, right? Kenapa kita masih lukis silver ni ke bawah? Tengok. Even anda ambil daripada peak ini, kalau kita ambil peak yang ini dah sampai. This one dalam area dia. Kalau kita ambil peak yang ini, saya ambil ini sebagai ini. Peak sequence sekarang, saya ambil sequence sekarang. Sequence sekarang ni maksudnya ini adalah A, B, C or whatever. Sini flat. Sini buat flat tau. Okay. So I'm looking at this sequence yang the last one. Ini tak complete lagi ke bawah ni. Tengok harga dia. Faham tak? Tengok harga dia, Pian. Faham? Harga dia berapa? Anda boleh beli. Faham tak? Anda melabur satu harga $3. Dan anda tak beli macam ni, jangan letak, anda tak letak stop loss tau. Faham tak? Anda melabur. Ini untuk mereka yang nak melabur. Faham? Katalah satu lot tu ada 10 unit. Kalau kita cerita pasal CFDs, saya tak gemar sangat cerita CFD. Tapi kalau anda share account dekat XM, satu share. Anda belilah satu share. Boleh beli coki-coki kan. Tapi ini dia. I hope anda semua nampak all this opportunity dalam pasaran sekarang. Dia tak akan satu-satu. But tengok. If anda expect silver untuk naik kat sini, anda rasa ini buat apa? Kalau anda loss masuk silver kan, dan anda jangkakan silver ni akan naik, tapi sebabnya anda menggunakan leverage dan anda masuk yang lebih besar, kenapa anda tak beli yang murah ni dan anda tahu paling-paling dia pergi kosong? Faham tak? Paling-paling dia pergi kosong. Anda kat sini guna leverage, habis account. Anda beli yang ni, I hope ini cukup jelas kepada semua. Ini antara contoh terbaik dia. Faham maksud saya? Untuk anda nak trade, anda trade yang ini. Bila ada set up untuk yang kecil-kecil. Tapi bila anda nak pegang lama, anda masuk yang macam ni. Kenapa pegang silver start 5-6 tahun? Pegang yang macam ni. Kalau company tu bagi dividen bonus, anda ada dividen bonus. Faham maksud saya? Yang ini, I hope anda semua jelas apa saya ceritakan kat sini. So, start to tengok apa yang anda simpan. So, kejap, kita nak masuk portfolio kat ni. Kita akan berhenti rehat sekejap lepas ni. So, I hope I open up your mind mengenai apa yang anda buat dalam trading. Apa yang anda buat dalam investing. I'm not saying anda invest dalam yang tu tadi. Tapi where you put your money, anda mula rancangkan. Entah, carilah macam-macam ada. Bukannya satu tu je.
use ETF or copper company. The problem with ETF is dia punya pulangan tu kecil. So I would rather go to company. Mungkin kena PN17. Saya cuma nak tunjukkan structure. Pian punya laju spelling tika jadi tika Pian. Tika, T-I-C-K-E. Dia punya laju sangat nak type. Faham tak maksud saya? I hope anda punya minda mengenai trading ni buka sikit. Bukan hanya tengok EU naik ke turun. Bukan hanya tengok gold naik ke turun. Bukan tengok silver naik ke turun. Anda ingat saya duk cerita pasal silver yang nak buy yang dekat sini tu? Anda ingat saya pergi buy silver? Do this, Vince. Do this. This is the simplest way. Stocks related to copper. Dah habis. You have a list there. You have a list there. Then you do that one. I cannot give the names because itu jadi investment advice. Dulu saya mula-mula kalau tengok saya punya mula-mula, dulu saya mengajar dalam English. Lepas tu tukar balik kepada bahasa Malaysia, lawak bunyi dia. Banyak orang Sarawak cakap terusuk masuk cakap ni. Open up your mind, open up your trading and investment punya world. Not just because the thing is most of us, anda dah ada ilmu ni. Then go through the charts. Exactly Santi. So look at apa underlying. Sebab kalau syarikat copper, syarikat silver, main mover dia ada dua. Satu adalah kepada underlying dia, benda yang dia niaga. Silver dan copper. Gold, apa-apalah, besi or whatever syarikat tu. Jadi kalau harga barang yang dia niagakan tu naik, dia punya perolehan juga akan naik. Saham dia naik. Anda pun nampak chart dia sama kan? Sama-sama. You see also the movement of the stock and dia punya underlying tadi sama. So trade lah dia. I mean, buy lah dia. And the thing is, cari company, don't just simply buy. Go here. This is one yang anda boleh guna. Alang-alang kita nak cerita benda ni. Go use this. This is one website that you can use. This is Finwits. Register free. And then what you do is go to screener. Or go to the company. Contohnya apa tadi? Apa kita tengok tadi, Pian? Apa nama saham? Freeport. Do your list. Freeport. Do your list. Okay. And then anda savekan dia sebagai satu portfolio. Save to portfolio. Kenapa anda buat benda ni? Okay, this is all copper punya company. Faham? And then what you do is, you want to see whether dia ada bagi dividen ke tak, ada bagi bonus ke tak, and then read up. So you don't have to look at 500 syarikat S&P 500, 3,000 syarikat dekat Russell, 100 syarikat, 110 syarikat dekat Nasdaq. Pengsan. You shortlist, then you study it first, then itu je. Boleh? Do this. This is, you can create free portfolios. Kalau anda upgrade, ini besar sikit belanja dia lah. Siapa ingat tahun lepas, saya tak tahu pun saya ada elite ni. 3 tahun saya, 3 ke berapa tahun, bayar sia-sia je, tak tahu saya ada. 3 ke 5 tahun. Patutlah ada charge credit card. Nak apa benda lah. Lepas, tak payah list down everything. Kalau tak, anda akan, banyaknya aku nak tengok. Tengok kepada apa yang anda nak tengok sahaja. Lepas tu cari apa fundamental dia yang bagus.
Apa yang company dia, baca a bit dia punya cerita kat sini, then that's it. Yes, exactly, Wimon. Return, yes. Tak perlu pergi banyak sangat chart, tak perlu. Tak perlu. Seriously, tak perlu. You will be overwhelmed. Okay, kenapa saya duk cerita benda-benda ni? I hope anda semua buka your minda sikit. Bukan hanya anda nak depo $10, trade euro US dollar. Boleh dapat 2,000 dah. Itu soalan mat jenin. Berangan tu tak salah. Tapi kalau dah terjun sungai, payah . Tak nak pakai. Tak, saya dah cancel sebab saya tak pakai. Saya ada lain, Pian. Saya ada yang lain, lagi detail daripada dia. Jadi saya tak tahu saya ada. Itu. Bila kita buat webinar kan. Kenapa bila login, bila saya login dekat ni, saya punya ni lain tau. Screener saya lain daripada Helmi punya. Saya ingat lagi sebabnya saya ada banyak lagi detail. Saya boleh custom dia. Saya pun pelik. Apa pasal saya punya ni lain? Rupanya saya version berbayar. Aduh, berapa tahun bayar percuma. Sia-sia je. Kenapa? Yang tu saya tengok Helmi punya live kan. Apa lain? Kenapa dia tak ada custom tu? Saya pergi tengok lah. So, Helmi guna Finviz untuk strength kan. Saya pun tengok. Lah, saya version berbayar. Betul, sia-sia. Betul. Betul, Santi bagi anak. Okey, kita break dahulu. Jadi, apa index euro US dollar tadi, lain-lain stand on the side. Stand on the side dulu. Anda nak agresif, AUD US dollar, lain tak ada. Gold, silver, stand on the side. Okey, kita break awal sikit dan kita sambung balik selepas ini. Kita sambung balik mengenai portfolio dan apa saya ceritakan ni kepada market structure. Everything. Kita revise sikit kepada review sikit market structure kepada mereka yang baru ikut dan bagaimana anda nak baca semua ni dalam portfolio anda. Mengenai pembahagian akaun. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if dia correcting August punya structure, kita akan trade dia. But there is a possibility untuk dia buat correction yang lebih besar. What happen kalau dia buat correction yang lebih besar adalah kepada pergerakan gold dekat sini. Sekiranya indeks, maksud saya indeks buat pergerakan 4 ini, sekiranya indeks buat pergerakan 4 yang ini, gold dekat sini habis. Dia akan naik memulakan wave 1. Sini akan buat wave 1. Sekiranya kita ada, sebab itu jangan trade gold dulu. Jangan trade gold kat sini. Dia boleh buat ke bawah, dia boleh buat ke atas. Sekiranya cuma gold buat pergerakan ini, then di sini, dekat indeks ni, akan buat pergerakan August punya correction. Iaitu ini sahaja. Okey, yang ini sahaja. August punya low ni, August punya low ni. Okey, jadi itu yang sedang kita tengok sekarang. But if this level breaks ke bawah, ingat ini dah matured Ini dah matured, dah sampai 123.6 dia, dah lebih pun. Boleh habis, dia boleh habis 5 wave. Saya boleh lukis macam-macam kat sini. 1, 2, 3, 4, 5 dalam diagonal ending sini wave 3. Macam-macam boleh lukis dia. 1 dekat 1 sini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Habis turun ke bawah. But if dia cuma correcting ini, kita akan trade dia. Okey, itu adalah untuk apa yang kita nampak dekat pasaran. Ada soalan mengenai apa-apa instrumen dekat pasaran tak? Ada tak soalan? Everything ada dalam Outlook. I hope is very clear. Saya lebih ambil standing on the side.
dekat market because kalau nak masuk pun lebih shorter term pada waktu ini. Lebih shorter term lah, maksudnya tak ada swing yang lama-lama. Kita akan pegang lebih kepada indeks Euro US dollar yang lebih shorter term. Sebab kita tahu kita kat hujung trend. Okey, ataupun hujung correction untuk in case of US dollar. Jadi kita sentuh sikit, kita masuk, kita review sikit